Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi para pelajar. Semoga semuanya sihat. Hari ini saya nak menerangkan tentang sukatan sejarah dunia 9401. Sukatan penting untuk kita memahami apa sebenarnya yang dikehendaki ataupun skop peperiksaan. Okey, sebab dalam sejarah dunia ada 4 tema. Kita kena pasti apakah tajuk-tajuk yang ada dalam setiap tema ini supaya mudah untuk kita merancang strategi dari segi mengulang kaji mata pelajaran ini. Okay, supaya kita dapat mengulang kaji keseluruhan tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 dalam sejarah dunia ini, supaya kita tidak ketinggalan mana-mana subtopik pun. Sebab kita perlu menguasai keseluruhan sejarah dunia ini bagi membolehkan kita jawab 4 soalan dengan baik. Kertas satu sejarah dunia dari segi time frame ataupun latar masanya bermula dari 1500 hingga 1955. Okey, kertas ini memberi tumpuan kepada sejarah Asia, sejarah Eropah, sejarah Amerika dari tahun 1500 hingga tahun 1955. Jadi tumpuan kepada 4 tema besar. Pertama, berkaitan dengan masyarakat. Kedua, pemerintahan dan pentadbiran. Ketiga, kemajuan dan pembangunan. Dan yang keempat, nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Okey, kita perlu mengulang kaji keempat-empat topik ini untuk kita menjawab 4 daripada 6 soalan yang diberikan. Dalam tema 1, iaitu tema masyarakat. Tema ini membincangkan tentang bentuk masyarakat dalam sejarah manusia. Bagi mendalami tema ini, calon perlu mempelajari 4 bentuk masyarakat, iaitu masyarakat feudal. Masyarakat feudal contohnya kita ambil di England dan di Jepun. Yang kedua, masyarakat agraria. Contoh yang digunakan adalah negara Belanda dan juga negara China. Yang ketiga adalah masyarakat maritim. Masyarakat maritim di Portugal dan masyarakat maritim di Jepun. Dan yang keempat adalah masyarakat industri, iaitu masyarakat industri di England dan masyarakat industri di Jerman. Jadi setiap satu subtopik merujuk kepada 2 buah negara yang telah ditentukan. Setelah mempelajari, calon sepatutnya dapat menguasai perkara-perkara berikut. Pertama, pelajar sepatutnya telah menguasai dan menjelaskan definisi dan ciri-ciri serta susun lapis masyarakat feudal di England dan Jepun pada abad ke-16 dan ke-17, serta dapat membandingkan ciri-ciri feudalisme di Eropah dan Asia. Itu yang pertama. Kedua, menghuraikan definisi dan ciri masyarakat agraria di Belanda dan China pada abad ke-16 dan abad ke-17. Dan yang ketiga, menjelaskan definisi dan ciri masyarakat maritim di Portugal dan Jepun dalam abad ke-16 dan juga abad ke-17. Dan yang keempat, menerangkan definisi dan ciri masyarakat industri di England dan Jerman dalam abad ke-18 dan abad ke-19. Okey, jadi dalam tema 1 kita perlu mengulang kaji ke semua bahagian daripada tajuk masyarakat ini supaya kita dapat menjawab soalan dalam tema yang pertama ini. Dalam tema 2 pula berkaitan dengan pemerintahan dan pentadbiran. Pelajar sepatutnya dapat menjelaskan corak pemerintahan dan pentadbiran bermula dari pemerintahan beraja kepada sistem pemerintahan berparlimen. Okey, tajuk-tajuk yang kita bincangkan dalam tema 2 ini adalah pertama, institusi pemerintahan, iaitu institusi pemerintahan institusi pemerintahan yang awal adalah sistem beraja. Misalnya kita ambil contoh Maharaja Rusia dan juga Maharaja China. Dan juga yang bahagian yang kedua dari tema ini adalah berkaitan dengan negara bangsa. Berkaitan dengan negara bangsa, bagaimana bermulanya negara bangsa di Eropah. Subtopik yang pertama dalam tema 2 berkaitan dengan institusi pemerintahan dan pentadbiran ini adalah berkaitan dengan institusi raja dan maharaja, dan juga pembesar. Jadi dua perkara. Pertama, kita melihat kedudukan peranan raja ataupun maharaja di China dan juga di Rusia. Dan satu lagi adalah peranan pembesar dan kedudukan pembesar dalam institusi pemerintahan beraja pada waktu itu. Dua perkara ini sangat penting dalam bahagian pertama tema 2.
Kedua-duanya merujuk kepada China dan Rusia dalam abad ke-16 hingga abad ke-20. Jadi calon seharusnya dapat menghuraikan pertama, kedudukan dan peranan raja atau maharaja dalam pemerintahan, dan yang kedua dapat membandingkan peranan pembesar dalam pemerintahan. Dalam tema 2, subtopik yang kedua berkaitan dengan negara bangsa. Ini dipecahkan kepada 3 tajuk yang kecil, iaitu pertama, Raja Mutlak dan Raja Berperlembagaan. Ini Raja Mutlak dan Raja Berperlembagaan. Yang kedua, Negara Kesatuan dan Negara Persekutuan. Dan yang ketiga, Penyatuan Negara Bangsa. Okey, untuk bahagian yang pertama ini 2.1, Raja Mutlak dan Raja Berperlembagaan, kita akan mengkaji tentang England dan Perancis. Bagaimana institusi beraja di England dan Perancis itu berubah daripada raja berkuasa mutlak kepada perkongsian kuasa, dan yang membawa kepada pembentukan republik. Itu semua berlaku di England dan juga di Perancis. Kita juga akan melihat dan membincangkan dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dan raja berperlembagaan. Ini sama ada di England ataupun di Perancis. Jadi ini perkara penting yang ada dalam sukatan yang perlu kita kuasai. Seterusnya dalam bahagian kedua, pelajar akan membincangkan tentang sistem pemerintahan apa yang dikatakan sebagai negara kesatuan Perancis dan negara persekutuan Amerika Syarikat, daripada abad ke-18 hingga abad ke-19. Ini satu proses perubahan dalam institusi pemerintahan daripada sistem beraja, sistem raja berparlimen, dan membawa kepada bentuknya negara, sama ada negara itu berbentuk kesatuan ataupun berbentuk persekutuan. Bahagian ketiga daripada tema 2 ini adalah berkaitan dengan proses penyatuan negara bangsa, dengan kita merujuk kepada 2 negara, iaitu penyatuan Itali dan penyatuan Jerman. Jadi pelajar seharusnya dapat membincangkan proses penyatuan negara bangsa yang berlaku di Itali dan Jerman. Pelajar, seterusnya kita lihat pada tema 3. Dalam tema 3 juga ada 3 subtopik yang besar. Tema 3 seharusnya pelajar dapat menjelaskan perubahan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan intelektual. Jadi kita perlu perincikan tema ini. Pertama, dari segi sistem ekonomi. Yang kedua, dari segi perkembangan intelektual. Dan yang ketiga, kemajuan pendidikan. Di bawah subtopik seperti yang pertama, sistem ekonomi. Pemberian pembelajaran ditumpukan kepada aspek-aspek berikut. Bahagian pertama tema 3, kita akan membincangkan tentang feudalisme dan kapitalisme. Setelah pelajar mempelajari tajuk ini, pelajar sepatutnya dapat menghuraikan sistem ekonomi feudalisme di Asia dan Eropah. Merujuk kepada 4 negara, China, Jepun itu di Asia, Jerman dan Perancis di Eropah. Calon juga sepatutnya dapat menghuraikan sistem kapitalisme menerusi penelitian khusus ke atas England dan Amerika Syarikat pada abad ke-18 dan abad ke-19. Dalam tema 3, bahagian pertama subtopik yang kedua, kita akan melihat pula perkembangan ekonomi. Tajuk ini dipelajari dengan membuat rujukan khusus kepada negara tertentu. Jadi calon seharusnya dapat membincangkan perubahan orientasi kegiatan dan kemajuan dalam bidang perdagangan, perniagaan, pertanian dan perindustrian. Bagi mendalami subtopik tajuk-tajuk ini dibagikan kepada 3 aspek khusus seperti berikut. Aspek-aspek seperti yang pertama, perdagangan dan perniagaan. Dengan merujuk kepada perkembangan di Portugal dan Belanda pada abad ke-16 dan ke-18. Yang kedua adalah perkembangan ekonomi dari segi pertanian. Dengan merujuk kepada kemajuan pertanian di Belanda dan England pada abad ke-17 dan ke-18. Serta yang ketiganya, perkembangan industri dengan merujuk kepada perkembangan industri di Jerman dan Jepun pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Ini adalah perkara penting dalam bahagian pertama tema 3. Dalam bahagian kedua tema 3, iaitu kemajuan dan pembangunan, pelajar sepatutnya dapat menguasai tentang perkembangan ilmu. Merujuk kepada perkembangan di England dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-19. Yang kedua, melalui perbincangan ini, pelajar dapat memahami proses perubahan pemikiran dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan,
kesan daripada Renaissance, reformasi ataupun reformation, kemudian revolusi sains dan juga gerakan pencerahan ataupun enlightenment. Yang ketiga, kita akan melihat pada bahagian ini berkaitan dengan sumbangan tokoh-tokoh tertentu. Menurut penelitian ke atas perkembangan intelektual di England dan Perancis pada abad ke-18 dan ke-19, calon sepatutnya dapat memahami ataupun menguasai dari segi menilai idea dan sumbangan tokoh seperti berikut. Pertama, menilai idea dan sumbangan tokoh seperti Charles Louis Montesquieu. Kedua, Adam Smith. Dan yang ketiga, Jean-Jacques Rousseau. Jadi ketiga-tiga tokoh ini memberi sumbangan yang sangat penting dari segi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropah pada waktu itu. Bahagian yang ketiga dalam tema 3, kita akan lihat pula kemajuan dalam pendidikan. Dengan meneliti perkembangan yang berlaku di Perancis dan Jerman dalam abad ke-18 hingga abad ke-19. Jadi calon sepatutnya boleh menghuraikan proses perubahan pendidikan dari sistem pendidikan tradisional kepada pendidikan moden di dua tempat, di Perancis dan juga di Jerman. Bahagian yang terakhir dalam sukatan sejarah dunia 9401 ini adalah tema 4, iaitu nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Pelajar ataupun calon seharusnya dapat memahami proses, kesan dan reaksi masyarakat tempatan terhadap penjajahan dan peranan negara-negara baru merdeka dalam politik antarabangsa. Bagi mendalami tema ini, penelitian dipecahkan kepada 4 subtopik utama. Pertama, reaksi masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa barat dan kesan penjajahan barat. Yang kedua, memahami konflik antarabangsa. Dan yang ketiga, proses dekolonisasi dan pengembalian kedaulatan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berkaitan dengan perhubungan luar. Bahagian yang pertama dalam tema 4 berkaitan dengan reaksi masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa barat dan kesan penjajahan barat. Dalam subtopik ini khususnya merujuk kepada dua negara, iaitu India dan China pada abad ke-19 dan abad ke-20. Jadi pelajar sepatutnya dapat menguasai reaksi masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa barat dan juga membincangkan transformasi dari segi sosial, ekonomi dan kemunculan intelektual tempatan. Ini adalah bahagian pertama dalam tema 4. Kedua, tema 4 bahagian kedua yang dipanggil konflik antarabangsa. Subtopik ini dipecahkan kepada 3 bahagian untuk membolehkan calon memahami punca konflik dalam politik antarabangsa. Pertama, Perang Dunia Pertama 1914-1918. Kedua, Perang Dunia Kedua 1939-1945. Dan yang ketiga adalah Perang Dingin 1945-1955. Ketiga-tiga perang ini menggambarkan konflik antarabangsa. Setelah mempelajari ketiga-tiga bahagian ini, calon hendaklah berupaya membincangkan sebab dan kesan Perang Dunia Pertama dengan merujuk khusus kepada perkembangan yang berlaku di Jerman dan di Rusia. Itu yang pertama. Yang kedua, berkemampuan menganalisis sebab dan kesan Perang Dunia Kedua dengan meneliti perkembangan apa yang berlaku di Jepun dan juga di Amerika Syarikat. Dan yang ketiga, berupaya menganalisis sebab dan kesan Perang Dingin yang melibatkan Rusia dan Amerika Syarikat. Jadi ketiga-tiga konflik politik dunia ini pelajar perlu kuasai untuk menguasai bahagian ketiga dalam tema 4 ini. Seterusnya kita akan lihat apa yang dikatakan sebagai proses dekolonisasi ataupun kebijajahan dan pengembalian kedaulatan, berarti memberi kemerdekaan kepada tanah-tanah jajahan. Ini berkaitan dengan apa yang berlaku di China dan di India pada abad ke-20. Jadi menerusi tajuk ini, pelajar sepatutnya dapat memahami langkah-langkah usaha-usaha untuk mendapatkan kedaulatan dan dekolonisasi
oleh penduduk tempatan, sama ada di India ataupun di China pada era selepas Perang Dunia Kedua. Dan yang keempat, pelajar perlu menguasai tentang perhubungan luar, iaitu bahagian ini membincangkan hubungan antarabangsa selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Bahagian keempat berkaitan dengan perhubungan luar. Perhubungan luar ini berkaitan dengan apa yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Selepas berlakunya Perang Dunia Kedua, Perang Dingin. Hubungan luar ini lebih merujuk kepada pertubuhan antarabangsa yang melibatkan negara-negara yang berkonflik sebelum ini. Misalnya perang Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, Commonwealth, SEATO dan juga NATO. Jadi ketiga komponen ini penting untuk dibincangkan dalam tema 4. Sebagai persediaan untuk kita menghadapi peperiksaan, maka sukatan, panduan yang saya berikan tadi sangat perlu. Jadi pelajar boleh menyusun dengan membuat jadual waktu pelajar sendiri berdasarkan kesesuaian. Mungkin pada waktu pagi kita gunakan waktu untuk home based learning melalui guru-guru di setiap di sekolah masing-masing. Di rumah pelajar boleh belajar secara online. Waktu pagi, mungkin waktu petang, waktu malam ataupun waktu sebelum subuh tu pelajar boleh susun jadual pelajar sendiri untuk menyusun subjek ataupun mata pelajaran mengikut masa yang sesuai untuk ulang kaji. Setiap subjek kita ada 4 mata pelajaran, jadi pelajar susun pengajaran pukul berapa, bila masa dia, sejarah, geografi, ekonomi atau subjek-subjek lain untuk memenuhi seharian itu. Jadi penuhkan masa itu dengan jadual waktu yang tersusun. Pelajar sendiri susun mengikut kesesuaian. Masa yang sesuai yang pelajar boleh mengulang kajinya dengan baik, tanpa gangguan dan sebagainya. Itu perkara yang pertama. Jadi bila kita memahami sukatan pelajaran ini, membolehkan kita menyediakan satu senarai semak. Seperti yang saya cakap tadi, tema 1 apa tajuk-tajuknya, tema 2, tema 3, tema 4, dan kita buat senarai semak yang mana kita telah ulang kaji, yang mana kita perlu faham lebih lanjut, yang mana kita kurang jelas, yang mana kita sudah kuasai. Jadi kamu pelajar beri tanda. Maksud ini saya pernah buat dulu semasa saya mengambil STPM. Jadi ini satu strategi yang sangat penting dan sangat berkesan, sebab kita perlu mengulang kaji keseluruhan. Kita bukan hanya membaca tajuk-tajuk tertentu atau topik-topik tertentu. Ini tidak akan membantu kita dalam mendapat keputusan yang baik. Sebab kalau kita hanya bergantung kepada sport, soalan-soalan sport, contoh jawapan, itu tidak bukanlah satu cara strategi belajar yang betul. Kita perlu belajar keseluruhan dan kita perlu memahami dan menguasai sejarah dunia ini, membolehkan kita menjawab 4 daripada 6 soalan dalam bentuk esei dengan mengikut cara dan teknik jawab yang betul. Dan ini akan membantu calon mendapat markah yang cemerlang. Dan akhir sekali dengan adanya sukatan dan memahami sukatan, pelajar mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru di dalam kelas secara online. Pelajar dapat menyesuaikan, membuat semakan tajuk-tajuk yang telah dipelajari dan belum dipelajari, dan seterusnya pelajar akan menguasai berkaitan dengan teknik menjawab, contoh-contoh soalan dan contoh-contoh jawapan. Bagaimana kita nak memberi jawapan mendapat markah yang baik, bagaimana kita nak memberi jawapan yang baik untuk dalam bentuk esei yang membolehkan pemeriksa memahami apa yang kita sampaikan. Itu perkara yang penting, dan akhir sekali kita perlu membuat latih tubi dengan menghafal fakta-fakta utama, kata-kata kunci tertentu sahaja. Dan kita akan menggunakan fakta-fakta tadi dan kata-kata kunci itu untuk membuat huraian berdasarkan kepada kehendak soalan. Semua ini saya akan jelaskan nanti dengan lebih lanjut berkaitan dengan teknik menjawab, contoh-contoh jawapan, supaya membantu pelajar untuk lebih bersedia dalam menghadapi peperiksaan. Kita bukan mengkaji tentang sesuatu soalan, bukan mengkaji tentang sport soalan, tidak. Kita mengkaji, kita mempelajari keseluruhan tem semester 1 ini supaya kita boleh menjawab apa sahaja soalan, bagaimana bentuk soalan, apakah kehendak soalan, berdasarkan latar tempat atau latar masa yang mana. Semua tu kita boleh menjawab dalam masa 30 minit untuk satu soalan. Kita jumpa lagi di PDPC seterusnya. Selamat maju jaya, teruskan. Pelajar, selamat maju jaya. Terima kasih.
Berminit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah